Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung kita punya topik pembelajaran bab 4. Sebelum kita mulakan kelas, kita mulakan dengan umur hurufan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya akan try share screen dulu. Okay, ini adalah bab 4, bab yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum tu saya minta maaf lah, saya rasa saya terpaksa offkan kamera sebabkan sekarang ni dekat college kita tak ada wifi. Tahun baru Cina ni kita tak ada wifi, so saya terpaksa offkan kamera sebab pakai data. Agak lambat lah. Lagi satu kita guna Microsoft Teams ni macam yang kita ketahui lah, dia menarik data yang agak banyak. Okay. Alright, saya akan share screen. Okay, di bahagian screen lah. Okay, sambil tu antum boleh sambil buka modul pun boleh. Ni saya dah sediakan modul untuk bab 4 dan kemudian kita akan sambil-sambil tengok kita punya slide lah. Okay, bab 4. Kadang kalau kita buka dalam slide pun macam ni kan, share screen, kemudian kita buka slide dalam bentuk besar, akan lag juga ya. Saya terpaksa buka dalam kecil sahajalah. Buka macam ni. Okey, ini adalah bab 4 berkaitan dengan tamadun dan juga peradaban. Okey, sebelum tu kita akan tengok balik lah. Apa kaitan tamadun dan juga kita sekarang ni. Tamadun dan juga peradaban. Apa kaitan beradab, bertamadun dengan kita? Kita tengok balik perangai kita. Adakah kita kategori orang yang suka membuang sampah di merata-rata, dalam kereta, dalam kenderaan dan sebagainya, buang sampah di bahagian tepi? Adakah kita kategori orang yang malas belajar? Adakah kita orang yang mengejar dunia semata-mata? Ataupun kita hidup untuk menyusahkan orang lain? Ataupun kita mempunyai akhlak yang teruk? Semua ni kita reflect kepada tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Semua ni, adakah perkara-perkara yang dilakukan ini merujuk pada orang yang bertamadun? Semestinya tidaklah. Jadi untuk menjadikan seorang yang bertamadun, kita perlu menuntut ilmu. Bila kita ada ilmu, automatik kita mempunyai akhlak yang baik. Kita akan selalu menolong orang, mengejar dunia dan juga akhirat. Kita akan rajin belajar dan kita akan tahulah erti membuang sampah itu, di mana tempat yang sepatutnya sampah itu dibuang. Okey. Okey, kita pergi kepada yang lebih mendalam lah, iaitu apa yang dikatakan dengan tamadun. Konsep tamadun Islam. Tamadun Islam kita ada, yang kita akan pelajari berkenaan dengan konsep tamadun, ciri-ciri asas tamadun, sumber tamadun Islam, interaksi tamadun Islam dan juga beberapa tamadun lain. Boleh dikatakan sebagai perbezaan jugalah. Apa beza tamadun Islam dan juga tamadun lain. Okey, kemudian apa yang kita akan dapat daripada akhir kelas, ini dikira sebagai objektif lah. Pelajar dapat mendefinisikan tamadun. Pelajar dapat mendefinisikan tamadun dengan tepat. Pelajar dapat menyebutkan 4 ciri asas sesebuah tamadun. Pelajar dapat menghuraikan sumber-sumber tamadun Islam. Saya nak keluarkan laser sebenarnya ni. So, pointer, alright. Pastikan pelajar dapat ketiga-tiga ni lah. Ni antara objektif yang akan kita kedepankan. Okey, kemudian definisi tamadun. Bila dia berkaitan dengan tamadun, kita tahulah tamadun ni ada yang berasaskan daripada bangsa dan juga ada tamadun yang berasaskan dari segi agama. Okey, akhlak, peradaban. Ini orang kata apa yang dikatakan dengan tamadun. Tamadun ialah yang ada 4 kategori, 4 bahagian. Apa yang dikatakan dengan tamadun? Yang pertama adalah tamadun ialah akhlak, peradaban dan juga sopan santun. Kemudian kemajuan material dan juga spiritual atau teknologi. Kemudian
kebudayaan, cara hidup atau pergaulan, dan yang terakhir adalah keilmuan ataupun pendidikan. Orang kata semua ni adalah kita rangkumi sebagai cara hidup. Cara hidup sebagai orang yang bertamadun bertunjangkan apa? Nilai-nilai mulia yang wujud dalam diri kita lah, dalam masyarakat. Kita pada next. Okey. Daripada keempat-empat kategori tadi bahagian, lafaz yang biasa pakai dalam bahasa Melayu adalah kebudayaan, peradaban dan juga tamadun ataupun madani. Madani dalam perkataan bahasa Arab lah. Madani ialah terminologi baru yang dipakai pada masa kini. Kemudian dalam bahasa Inggeris juga tamadun diterjemah sebagai culture, renaissance, enlightenment dan civilization. Dalam bahasa Arab pula, tamadun digunakan dalam kalimah-kalimah seperti as-saqafah, al-hadarah, al-umran, al-bunyan, al-madaniyah dan juga at-tamaddun. Ini adalah antara perkataan, lafaz-lafaz dari segi bahasa apa yang dikatakan sebagai tamadun. Kemudian yang ke bawah ini adalah istilah tamadun ini dikatakan berasal daripada perkataan Arab iaitu madana. Madana. Ini memang daripada perkataan bahasa Arab lah, madana. Kalau kita dengar kota Madinah, Madinah. Madinah kan daripada perkataan bahasa Arab iaitu adalah sebuah tamadun, membentuk sebuah kota. Okey. Kemudian jadi kita simpulkan secara mudahnya apa yang dikatakan dengan tamadun. Secara mudahnya, pembangunan, kebudayaan, peradaban, pendidikan dan sebagainya yang diajarkan berdasarkan ajaran Islam iaitu bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Secara asasnya lah. Kalau orang cakap apa itu tamadun, dia ada banyak kategori. Dia merangkumi peradaban, kemajuan, kebudayaan, keilmuan. Tapi ini kita rangkumkan, dia ada dalam segi istilah bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia dan juga bahasa Inggeris juga. Ini secara mudah daripada definisi bahasa-bahasa tadi. Dan kita juga ada definisi tamadun. Apakah yang dikatakan sebagai tamadun? Pada dua lah, iaitu definisi ulama silam dan juga ulama contemporary. Contemporary ni adalah ulama semasa lah. Okey, yang atas ni adalah ulama yang terdahulu, ulama silam mengatakan tamadun berkaitan dengan pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk bidang sains, aritmetik, algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam. Semuanya berkaitan dengan ilmu-ilmu ketamadunan, ilmu pengetahuan. Okay, manakala mengikut ulama kontemporari, apa yang dikatakan dengan tamadun? Tamadun sebagai keadaan hidup insan. Macam saya cakap tadi lah, dia cara hidup yang berteraskan nilai-nilai yang wujud dalam masyarakat. Okey, keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Malah istilah tamadun sendiri berasal daripada perkataan din. Din, apa yang dikatakan sebagai din? Din adalah agama. Arifuddin, Muizzuddin, Syarifuddin. Lagi siapa? Yang belakangnya din-din tu semuanya bermaksud agama. Yang bermaksud satu cara hidup ataupun kehidupan beragama. Okey. Hai manusia, iqra wa 'allama adama asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maksudnya apa? Allah mengajarkan Adam nama-nama dalam segala benda kemudian bentangkannya kepada malaikat. Maka Allah berkata kepada malaikat, sebutkan namaku, nama-nama semua benda jika kamu orang yang benar. Okey. Kat sini ada belajar ulul albab, gunakan potensi ilmu yang Allah kurniakan kepadamu untuk membangunkan tamadun manusia. Okey, ini adalah kata-kata lah, ilmu adalah asas pada tamadun. So kita kena belajar menuntut ilmu untuk membentuk sebuah tamadun yang hebat. Okey, kemudian kita pergi secara teruslah kepada apa itu ciri-ciri asas tamadun. Kat sini ada di-highlightkan lah, iaitu penempatan kota, K kota, peningkatan kualiti, K ni di-highlightkan kualiti kehidupan, wujud
sistem organisasi, wujud bahasa sistem dan juga tulisan, wujud undang-undang. Okey, yang utama diterbagikan pada beberapa tamadun. Bukan saja tamadun Islam saja yang menggunakan ciri asas ini. Maksudnya semua tamadun menggunakan prinsip asas, ciri-ciri asas tamadun ni. Bukan saja tamadun Islam sahaja. Okey. Okey, kemudian kita tengok apa yang dikatakan sebagai penempatan pembentukan kota. Dalam sebuah kota ni maksudnya penempatan mewujudkan masyarakat lah, di mana sebuah tamadun tu mesti ada masyarakat, mesti ada kota, mesti ada kawasan orang yang duduk dalam sesebuah daerah, madinah, bandar. Sebab tu kita panggil sebagai pembentukan kota. K ni kota. Kemudian peningkatan ke arah kualiti hidup. Kualiti kehidupan yang arah lebih positif. Bila kita nak bentuk sebuah tamadun, kita tengoklah ciri asas dia. Bila tamadun tu semakin hidup, semakin positif, betul kita boleh kaitkan. Ini boleh dijadikan sebagai tamadun. Perkembangan dalam tu juga, dalam hidup positif, dia ada perkembangan sains dan teknologi yang berperanan sebagai apa? Memberi kesan keselesaan hidup masyarakat yang akan datang. So kita dah ada sains, teknologi, kualiti hidup, kita ada penempatan. So kemudian kita wujudkan sistem organisasi, kita ada institusi sosial dalam bidang apa? Ekonomi, politik. Kita ada dalam bidang pentadbiran dan sebagainya. Kena ada wujud organisasi, orang yang mengawal, orang yang mentadbir. Kemudian wujud bahasa dan juga sistem tulisan. Bahasa-bahasa serumpun. Bukan sahaja bercakap bahasa, kita mesti tahu juga menulis. Sebab tu ada tulisan Jawi, tulisan Rumi, bahasa-bahasa Melayu. Kita menggunakan bahasa dan juga kita ada sistem tulisan. Sistem tulisan terdiri pada medium ataupun kita panggil sebagai perkembangan ilmu dan juga komunikasi. Bila nak cakap je kan, dia tak semestinya kita boleh ingat. So bila kita menulis sambil mendengar ataupun orang-orang yang terdahulu, macam mana kita nak tahu sejarah-sejarah terdahulu? Daripada percakapan dia dan juga tulisan dia yang menzahirkan tamadun yang lama lah, tamadun-tamadun yang lampau. Okey, kemudian wujud undang-undang. Undang-undang dan juga sistem moral yang berwibawa yang mengatur kepada ketertiban kehidupan masyarakat. Kena ada undang-undang, kena ada perlembagaan, kena ada peraturan. Ada semua ni jadi so boleh wujudkan sebuah tamadun lah. Bila ciri-ciri asas ni ada. Ciri-ciri asas untuk membentuk sebuah tamadun kena ada kota, kualiti kehidupan, wujud organisasi, bahasa dan juga undang-undang. Okey, seterusnya kita pergi pada sumber tamadun Islam. Dia berbezalah dengan tamadun-tamadun lain sebab sumber tamadun Islam dia mestilah berasaskan agama. Kalau kita tengok ada 5 sudut utama ketamadunan dari sudut luas lah. Bukan saja kita tengok tamadun ni dia mencapai dari sudut material, tapi dia mencapai dari segi sudut akhlak. Bila cakap tamadun ni dia berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan agama. Kita pandang daripada sudut yang lebih luas. Cara kehidupan untuk menuju apa? Menuju ke arah yang lebih baik cara hidup kita. Mengikut cara beragama. Kita kena ubahlah mindset kita tu. Bila cakap pasal tamadun dia tak semestinya berkaitan dengan sejarah. Kalau kita dah tahu dia berkaitan dengan sejarah, so kita tengok daripada perspektif yang lebih luas. Faham dengan lebih luas. Dia ada merangkumi apa? Agama, ilmu, tinggalan-tinggalan artefak budaya dan juga bangsa lah. Antara yang kita boleh pelajari. Kita tengok dari segi modul. Okey. Bila cakap berkaitan dengan tamadun ni, yang pertama adalah dari segi agama lah. Bila nak bentuk sesebuah tamadun yang bagus, mestilah orang tu yang mengikut agama. Dia ada tamadun ni mengikut bangsa, ada juga tamadun yang mengikut agama. Orang kata tamadun yang lebih baik adalah mengikut agama. Sebab apa? Bila orang berpegang pada agama ni, umat dia jadi apa? Umat yang baik lah. Maksudnya semua agama dia tak suka kita melakukan kejahatan, kita tak suka kita melakukan maksiat, tak suka kita membunuh dan sebagainya. So orang yang mengikut agama, dia adalah orang yang baik lah. Bila kita membina sebuah tamadun tu berprinsipkan dengan agama.
Al-Quran dan Sunnah mengajar manusia berakhlak, mengatur hidup manusia dengan lebih baik, mengatur hubungan manusia sama manusia dan juga manusia sama Tuhan. Dan juga kita ada sistem kepercayaan iaitu tauhid akidah kita yang mencorakkan cara hidup satu masyarakat membentuk sebuah tamadun berasaskan agama. Bila berasaskan agama, kita ada hukum hakam dia yang kita kena ikut. Kalau nak buat macam ni macam mana cara dia? Kita ada cara-caranya lah. Nak minum boleh, nak makan boleh. Tapi jangan minum arak, tapi jangan makan benda yang haram. Jangan makan daging babi dan sebagainya lah. Okey, kalau kita cakap tentang agama ni, bila orang yang mengikut agama ni, dia kan adalah dapat melahirkan orang-orang yang baik lah. Tapi ada juga agama yang kita kata sebagai melampau dalam agama. Contohnya kalau dalam Islam pun sendiri ada agama yang melampau. Contohnya apa? ISIS. Ada penindasan-penindasan agama Buddha di Myanmar, ada yang melampaui juga. Kalau kita tengok dekat Amerika pun ada orang-orang Kristian yang orang kata rasis dengan orang kulit hitam. Maksudnya nak bezakan pula antara agama-agama ni, agama Kristian, agama Buddha, agama Islam ni, dia orang tak, Islam tak ajarlah benda-benda yang berkaitan dengan kita ajar orang-orang semua buat baik. Kita tak ajar minum arak, kita tak ajar berzina dan sebagainya lah. Islam tak ajar, tapi mereka memahami agama dengan cara yang salah. Kemudian dia tersilap lah. Padahal semua agama menyeru kepada kebaikan. Kita jangan menzalimi lah. Macam Islam sendiri dia kata apa? Kita tak boleh menzalimi kanak-kanak, kena menjaga kanak-kanak, wanita. Sebab apa? Islam ni adalah satu agama yang orang kata kalau nak bandingkan antara agama-agama lain dia lagi bagus lah. Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam adalah tinggi dan tak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kita dekat agama-agama lain juga ada juga macam kita ada Tok Imam, kita ada Tok Bilal, Tok Siap dan sebagainya. Agama-agama lain diorang ada juga Tok Sami, pendeta, semua pendeta orang panggil padri pun ada. Diorang ada orang-orang yang baik yang seru kepada kebaikan. Tapi kalau orang kata agama Islam dia akan lebih baik daripada agama-agama yang lain. Okey. Berkaitan dengan agama. Kalau kita bercakap dengan tamadun, kita lebihkan kepada agama. Sebab ada juga tamadun yang dia berkembang melalui bangsa. Dia tak semacam agama Islam. Agama Islam berkembang melalui agama. Contoh macam agama yang berkembang melalui bangsa. Bangsa Mesir lah contohnya kan. Berkembang di zaman Mesopotamia. So dia tak bawa sehingga sekarang lah. Kalau agama Islam ni dia berkembang sampai sekarang kita menggunakan agama Islam. Dan makin lama makin berkembang, boleh kata seluruh dunia dah berkembang. Okey, kemudian sumber tamadun seterusnya adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kita ada ilmu dan teknologi daripada tamadun lain yang diambil manfaat melalui proses penterjemahan karya asing dan khidmat jemputan sederhana daripada luar. Bidang-bidang ilmu yang kita ambil antaranya adalah daripada bidang perubatan, matematik, astronomi, diambil daripada India, teknologi kertas kita ambil daripada China, kemudian bidang falsafah, sains perubatan kita ambil daripada Greek dan Yunani, bidang perubatan, pragmatologi, astronomi ambil daripada Parsi. Dan juga ada ilmu-ilmu lain yang diambil daripada agama Islam sendiri. Cumanya ini dah makin lama makin berkembang lah. Maksudnya mereka membuat kajian dan buat eksperimen yang lebih mendalam lah. So kita boleh ambil macam Islam ni dia terbuka. Dia terbuka Dia tak ikut Islam saja. Mana yang baik daripada luar kita boleh ambil lah dan terapkan dalam kita punya ketamadunan. Ini contoh dari segi ilmu pengetahuan. Kemudian kita juga ada daripada tinggalan artifak seperti monumen, istana, masjid, piramid menunjukkan seni, ketinggian seni bina sesuatu tamadun. Kemudian menjadi contoh dan pemangkit tamadun yang lain, kreativiti. Ni antara kita tahu kat situ pernah wujud tamadun sebab ada tinggalan artifak. Pernah wujud tamadun sebab kita tengok dia ada budaya-budaya dia. Budaya menjadi kebiasaan, kegiatan ekonomi, perkahwinan, tata susila, bersosial, pemakaian, pemakanan pun boleh. Dan sebagainya menjadi sumber tamadun bagi sesuatu bangsa. Contohnya pakaian. Kalau agama, walau apa pun agama bagi satu masyarakat tetap budayanya adalah samalah. Adalah budaya kaum itu melainkan dengan sedikit pengaruh agama dan juga pergaulan asing.
Maksudnya dia boleh cakap dia ni berbeza agama. Yang ni agama lain, ni agama lain. Tetapi bila budaya, dia tetap budaya suatu kaum macam tu. Contohnya meraihkan raya Cina ni kan. Semua orang pakai cheongsam dan sebagainya. Meraihkan, pakaian pakai. Hari raya, semua pakai baju raya. Bila apa ni, Taipusam, meraihkan Taipusam ataupun Deepavali kan. Deepavali semua pakai sari. Maksudnya pakaian tak melambangkan apa-apa lah. Bila budaya dia tetap bawa budaya sesebuah kaum tersebut. Dari segi pakaian, dari segi pemakanan. Okay. Kemudian dari segi bangsa. Bangsa menjadi sumber beberapa tamadun. Seperti tamadun Rom, Parsi, tamadun Cina, tamadun Greek, Yunani, tamadun India. Ini adalah tamadun yang dibentuk dari segi bangsa. Wujudnya bangsa dan kemudian wujudnya sebuah tamadun. Ini kerana tamadun mereka berasaskan bangsa, maka lahirlah tamadun yang berasaskan nama bangsa tersebut. Tamadun Islam lahir dan mengajarkan manusia corak pemerintahan baru, cara beribadat baru, pergaulan, pengobatan, cara pakaian, cara hidup yang baru. Hasilnya tamadun Islam diasaskan kepada agama. Dengan sifatnya universal, maka sesuai untuk semua bangsa, semua tamadun, merentasi semua tamadun yang ada di dunia. Maksudnya Islam ni adalah universal. Dia tak takluk pada satu bangsa saja. Bukan bahasa Arab saja yang boleh bahasa Islam. Bangsa Melayu boleh menganut agama Islam. Bangsa India boleh masuk Islam. Cina boleh masuk Islam. Sebab tu dia kata tamadun Islam adalah tamadun yang lahir dari segi agama. Okey. Kemudian okey, pergi next. Okey, apakah anda seorang yang bertamadun? Kita tengok balik Respect each other, people's time. Sijil hanya sekeping kertas, bukti ia adalah terpelajar hanyalah pada adabnya. Kita tengok orang tu bertamadun, kita tengok akhlaknya, adabnya. Walaupun dia belajar tinggi, tak ada adab, kita panggil lah dia sebagai seorang yang bertamadun. Okey, seterusnya adalah interaksi tamadun Islam dan juga tamadun lain. Ini ada beberapa lah interaksi. Yang pertama, daripada kita punya visi lah, visi untuk memajukan bangsa. Kalau tamadun, dari segi tamadun lain lah, berbanding dengan tamadun Islam, dia nak memajukan bangsa. Kemudian misi politik, penaklukan ataupun kerjasama. Kemudian dari segi perdagangan, dari segi dakwah agama, dari segi geografi kedudukan strategik dan juga perkahwinan etnik. Tengok dari segi dia punya okey. Daripada visi dan misi dari segi pimpinan, peranan pemimpin dari pelaksana mesti ada visi dan misi yang untuk mengejar, memajukan sesuatu bangsa dia. Kemudian dari segi politik, melalui pendekatan dia. Pendekatan itu kan melalui penaklukan, penjajahan antara pelbagai negara. Kemudian misi dia apa? Melalui perdagangan. Melalui proses dua hala antara negara-negara yang berdagang. Dari segi dakwah agama, peranan golongan agamawan yang menyebarkan agama. Kemudian dari segi kedudukan geografi lah. Kedudukan yang strategik, berlaku interaksi yang aktif antara sesebuah negara, dua buah negara lah, ataupun pelbagai negara. Okey, kemudian dari segi perkahwinan antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya menyebabkan berlaku proses asimilasi antara satu sama lain. Ada yang Cina kahwin dengan Islam, Melayu kahwin dengan India. Ini antara bentuk interaksi tamadun Islam dan juga tamadun lain. Kat sini kita bertembung lah antara bentuk-bentuk interaksi kita. Dari segi perdagangan, kita boleh bertembung lah dengan pedagang-pedagang daripada agama lain. Dan dakwah segi agama, kalau tengok dulu Hindu tanah Melayu dulu Hindu,
Kalau kita tengok sejarah para mesyuarat lah, Hindu dan kemudian datangnya Islam dan juga kat situ ada golongan agamawan lah menyebarkan agama dan kemudian para mesyuarat pun masuk Islam. Itu antara bentuk interaksi tamadun Islam dan juga tamadun lain. Okey, kita terus pergi kepada perbezaan antara tamadun Islam dan juga tamadun lain. Okey, tengok slide. Okey, perbezaan tamadun Islam dan juga tamadun lain. Tamadun Islam, tamadun lain. Okey, tamadun Islam, agama yang mengubah budaya. Dia berbeza dengan tamadun lain. Tamadun budaya yang mengubah agama. Kalau kita tengok agama Islam. Okey, dulu sebelum adanya Islam, arak tu boleh diminum, hamba tu boleh digunakan. So bila dah ada agama, arak tu menjadi haram. Tak boleh minum arak. Tapi bila kita tengok agama lain, memang asalnya pun tak boleh minum arak lah. Tapi bila dia, orang kata dia boleh ubah, bila dia mendatangkan kebaikan. Maksudnya bila minum arak dia kata apa? Dia boleh release tension, release stress dan sebagainya. So dia boleh minum arak. Maksudnya budaya dia tu boleh mengubah agama. Sebab apa? Ini berkaitan dengan bangsa. Orang bangsa ni dia ubah ikut cita rasa dia. Rasa dia, kalau dia rasa tu bagus, itu baik, dia akan ubahlah. Antum tengok tamadun Islam dan juga tamadun lain. Antum akan belajar juga berkaitan dengan tamadun ni. Kalau dekat degree kita panggil dia sebagai TITAS. Tamadun Islam, Asia dan Asia Tenggara macam tu kot. Buku dia agak tebal lah. So bila antum belajar dekat sini, so adalah asas. Ada asas lah sikit berkaitan dengan tamadun Islam. Tak adalah melopong je, tak tahu benda Okey, poin yang seterusnya adalah tamadun Islam, pembangunan yang berasaskan tauhid. Apa-apa yang berasaskan kepada tauhid lah. Islam segala yang berpandukan pada asas agama. Islam ajar cara hidup meliputi kegiatan keduniaan dan juga keagamaan lah. Kemudian apa? Kalau dari segi tamadun lain ni, pembangunan dia bebas pada nilai agama. Kalau kita tengok kat sini, dia bebas pada nilai agama, maksudnya dia mengasingkan antara agama dan juga tamadun dia sendiri. Kalau antum ingat lagi, kalau kita belajar dalam buku sejarah, tajuk Renaissance Form 4. Kat situ ada menceritakan tentang tamadun lain yang mengasingkan antara agama dengan kehidupan bersosial lah. Bila dia mengasingkan agama, so dia boleh jadi boleh hidup kalau nak hidup berkahwin ramai, seks dan sebagainya. Sebab dia mengasingkan antara agama dan juga tamadun. Nak mengembangkan tamadun, kira macam itulah. Okey, kemudian seterusnya adalah kemajuan material dan juga spiritual. Kalau kita tengok kat sini, dari segi material dan juga spiritual, seimbang lah kalau tamadun Islam ni. Material dan juga spiritual, dunia dan juga akhirat. Kita juga menitik beratkan nilai dan akhlak. Kalau material, kita nak bina bangunan boleh. Tapi kita kena, contohnya buat masjid. Dalam masa yang sama kena ada spiritual, kena ada pengisian, perkongsian. Tak boleh ada masjid semata-mata tapi tak ada ceramah, tak ada buat tazkirah dan juga sebagainya. Lagi satu, kalau kita buat masjid dan sebagainya, kita buat bangunan, kita akan tengok arah kiblat dia. Nak buat toilet tu, kita akan tengoklah arah-arah dia. Menghadap kiblat ke, belakangkan kiblat ke. Maksudnya kat situ, Islam ni, bila berkaitan dengan tamadun Islam, dia menitik beratkan kemajuan material dan juga spiritual lah, kedua-duanya. Okey, kalau dari segi tamadun lain ni, kemajuan material sahajalah, dia tak ada spiritual. Dia hanya mengejar dunia. Orang kata mengejar dunia semata-mata. Sebab tu dia boleh habiskan duit dia, harta dia, dia boleh melabur untuk benda-benda dunia. Buat bangunan judi yang tinggi. Maksudnya kat situ lah. Dapat untung niaga dan sebagainya. Kemudian dia akan menindas orang-orang yang bawah. Bila orang-orang kaya yang pegang negara. So bila
judi, ada bangunan judi, megahnya, arak dan sebagainya. Itu maksudnya dari segi tamadun lain tu dia menitik beratkan material daripada berbanding dengan Islam lah. Islam kita tengok daripada segi material dan juga spiritual lah, dunia akhirat. Okey, seterusnya adalah matlamat tidak menghalalkan cara. Contohnya apa? Matlamat tidak menghalalkan cara teknologi yang bermatlamat baik tetapi melalui cara yang salah tetap menyalahi agama. Kalau salah ia tetap dikira salah. Kau tengok baru-baru ni Tok T ada anak Afiah dulu melalui IVF kan. Maksudnya dia menggunakan teknologi lah untuk mendapatkan anak. Kita lagi seorang selebriti Madam Mo, pengasas kosmetik Noir ke saya tak tahu lah, yang warna purple tu kan. Dia pun menggunakan IVF menggunakan IVF dan sekarang telah hamil lah. Alhamdulillah. Okey, itu maksudnya dia menggunakan IVF ni menggunakan permanian daripada Aiman itu sendiri daripada suami dia sendiri. Berbeza dengan tamadun lain. Dia matlamat menghalalkan cara. Matlamat menghalalkan cara dia menggunakan teknologi tetapi melalui cara yang salah. Dia menggunakan cara yang salah. Contohnya, dekat negara-negara barat, diorang ada satu bank sperm lah contohnya kan. Bank sperm. Okey, bagi ibu-ibu yang nak hamil, dia boleh ambil sperm daripada contohnya ada daripada Ronaldo ke, daripada David Beckham dan sebagainya lah. Dia ada bank sendiri. So diorang boleh mengandungkan anaknya tanpa tahulah siapa mak dia, tak tahu siapa. Tahu dia anak siapa je. Kan macam kes tu kan, Ronaldo dia ada anak tapi tak tahu maknya siapa. Macam tu lah. Okey, itu dari segi kemajuan material yang dikejar semata-mata. Material matlamat yang menghalalkan cara. So benda-benda macam ni dia tak halal lah sebab dia ambil bukan daripada suami dia sendiri. Dia hanya menumpang di perut, menumpang di rahim orang lah. Tapi sepatutnya boleh, Islam boleh dia buat macam tu, tapi kena daripada aimani suami lah. Maksudnya ada hubungan yang halal dulu, tak boleh daripada yang haram. Okey, kemudian tekankan konsep kesepaduan ilmu. Ini yang terakhir lah, iaitu tamadun Islam ni dia menekankan konsep kesepaduan ilmu. Kita ada ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Dan juga kita tidak memisahkan antara ilmu wahyu yang terbagi pada ilmu wahyu dan juga ilmu intelek akliyah. Ilmu intelek, ilmu akliyah, ilmu wahyu, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Selain itu kita juga terbahagi pada ilmu fardu kifayah dan juga fardu ain. Ilmu fardu ain ni dia lebih kepada ibadah kepada Tuhan lah. Cara-cara kita menguruskan diri, bertoharah, mentauhidkan Allah, solat, akhlak, fiqah, semuanya dalam fardu ain. Apa yang dikatakan sebagai ilmu fardu kifayah? Bila selain daripada solat jenazah tu lah, bila ilmu yang kita belajar tu dia penting untuk dunia. Contohnya kalau tak ada ilmu tu habislah dunia. Contoh kita kena ada apa? Ilmu kedoktoran, sains, ilmu ketenteraan. Kena ada ilmu yang berkaitan dengan pengajian, pendidikan. Kalau tak ada, dia jadi hancur. Jadinya ilmu-ilmu kedoktoran, sains, perubatan sebagainya dia jadi ilmu fardu kifayah. Kena ada salah seorang yang perlu mempelajarinya. Macam tu. Itu kita panggil sebagai konsep kesepaduan ilmu. Dia sepadulah. Maksudnya dia ada dunia dan juga ada akhirat dia. Dia mestilah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, daripada tamadun lain, dia tekankan konsep pengkhususan ilmu. Dia hanya fokus pada satu ilmu, satu kursus sahaja. Contohnya dia nak belajar maths. So dia akan belajar maths sahaja. Dia tak akan campur dengan kursus-kursus yang lain. Dia bagus juga sebab sebenarnya sebab kita fokuslah pada satu ilmu. Sebab orang ni dia kalau dia mengajar 2-3 ilmu takut dia tak berfokus, melalut ke tak. Tapi itulah kalau macam kita kan ambil logistik, ambil akaun, kita kena selitkan juga dengan ilmu-ilmu keduniaan dan juga ilmu akhirat. Kena masuk juga. Kena ambil juga agama, kena ambil juga dinamika, kena ambil juga pendidikan Islam. Walaupun kita belajarnya apa? Kita nak belajar logistik, kita nak belajar akaun. Itu
kita kesepaduan ilmu lah, kita menggabungkan. Kalau ikutkan kita ada pengkhususan sikit, tapi kita tetap memasukkan kesepaduan ilmu. Cantumkan juga ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat. Okey, ni berkaitan dengan perbezaan antara tamadun Islam dan juga tamadun lain. Seterusnya adalah keunikan tamadun Islam. Keunikan tamadun Islam ni boleh jugalah kita jadikan sebagai perbezaan. Perbezaan tamadun Islam dengan tamadun yang lain. Okey, kita tengok dari segi agama. Agama yang melahirkan tamadun. Macam saya cakap tadi lah. Agama yang boleh mengubah corak kehidupan. Dia berbeza dengan tamadun lain. Bangsa itu boleh mengubah agama. Berbeza dengan tamadun Islam, agama yang boleh melahirkan tamadun. Tamadun Islam lahir daripada asas agama, berbeza dengan tamadun lain. Selepas lahir sebuah tamadun, ia membawa kepada kemunculan fahaman sesuatu, agama Islam menjadi luas. Islam itu mengatasi sesebuah bangsa tersendiri. Kalau ikutkan bangsa, kita ada orang asli, kita ada India, Melayu, Cina. Tapi bila agama, dia boleh menyatu padukan bangsa. Itu yang dikatakan sebagai Islam itu mengatasi bangsa. Okey, poin yang seterusnya adalah poin seterusnya adalah peradaban yang tinggi. Okey, Islam mampu melahirkan pengikut peradaban yang tinggi dan berakhlak mulia. Sebab apa? Islam ni dia menumpukan pada akhlak, etika yang luhur. Sebab tu kita ada peradaban yang tinggi. Orang tengok orang Islam je, orang Malaysia ni bagusnya, sopan, budi pekerti. Beza dengan orang-orang negara lain lah. Berebut, tak ikut barisan, tak beratur dan sebagainya. Kalau cakap agama Islam ni sebab kita mengajar jaga kebersihan itu sebahagian daripada iman. So kita ada budi pekerti, akhlak, etika yang luhur. Okey, seterusnya adalah perkembangan bukan sahaja daripada tempat asal Islam. Beza dengan tamadun lain. Kita asalnya Islam tu dia di Madinah lah, di Mekah. Dia tidak bertempat di satu tempat sahaja. Malah dia berkembang di segenap pelosok dunia. Bukan saja orang Arab sahaja yang boleh bangsa Islam. Orang Malaysia Islam, orang Indonesia Islam, Brunei Islam, Singapura Islam, semua dia dah berkembang lah. Ada dekat Jepun ada Islam, Korea, Mariam kan, Mariam Korea tu, Mariam yang makan, yang suka cakap Melayu tu. Dia pun masuk Islam. Maksudnya Islam itu dah berkembang lah. Dia berbeza dengan tamadun yang dulu. Tamadun yang dulu dia berkembang melalui bangsa. Contohnya Mesir. Mesir kan ada tamadun Mesopotamia. So dia hebat time tu je lah. Habis zaman Mesir, habis time tu habis. Zaman tu habis setakat tu je lah. Dia tak macam agama Islam, tamadun Islam berkembang sampai sekarang. Tak tenggelam lah. Okey, seterusnya adalah konsep satu ummah. Setiap orang Islam dikira sebagai satu ummah tanpa mengira bangsa, warna kulit ataupun sepadan geografi. Hubungan antara latar belakang budaya pengikut bangsa menghasilkan sebuah tamadun Islam. Dia tak kisah lain kulit, lain warna dan sebagainya. Bila kita pegang pada satu tauhid, kalimah satu tauhid, dia menyantumkan, menggabungkan kita yang berbeza kaum ni. Cina, India, Kristian. Tapi bila kita berdiri pada satu tauhid, kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menyantumkan kita lah daripada pelbagai latar belakang yang berbeza-beza. Okey, kemudian adalah keunikan sebenarnya adalah konsep Iqra. Iqra ni adalah membaca lah, baca. Kalau tengok ayat pertama yang diturunkan pada Nabi pun adalah bacalah. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey, kalau kat sini Islam menekankan kita untuk membaca. Baca, kaji. Bila kita membaca, kita mengkaji, kita akan melahirkan orang yang pandai lah. Kalau orang yang pandai ni, dia kalah lah orang jahil. Orang jahil ni, dia nak uruskan dunia boleh tak? Tak tahu itu, tak tahu ni, buat ni, tak tahu ni, tak tahu. So tak boleh lah menguruskan dunia. Tak boleh nak menguruskan keluarga. Tak boleh nak jadi pemimpin. Sebab apa? Dia tak ada ilmu tu. Ilmu tu perlu dibaca, perlu dikaji, perlu dicari. Okey, kemudian seterusnya adalah sifat semula jadi Islam.
Sifat semula jadi Islam dia apa? Iaitu sifat dia apa? Rabbani, dia tetap dan tidak berubah selama-lamanya. Sempurna seimbang dari segi pembangunan rohani sesuai untuk fitrah manusia lah. Kita tetap dan tidak berubah tu dari segi akidah kita, ibadah kita, tauhid kita yang tetap. Sifat semula jadi yang ada dalam diri bersifat terbuka dengan tamadun lain. Semula jadi akhlak-akhlak mulia lah yang ada dalam diri kita. Okey, kemudian ni adalah bab yang kita nak fokuskan, iaitu perkembangan tamadun Islam. Kat sini kita ada beberapa zaman pemerintahan lah. Yang pertama daripada zaman Nubuwah, zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah dan juga Turki Utsmaniyah. Okey. Ya, ini kita pergi secara lebih detail lah. Detail sikit. Tapi tak adalah detail sangat. Saya just macam nak cakap, kita akan detailkan di bahagian perkembangan zaman perkembangan Islam, di bahagian zaman kemerosotan kejatuhan Islam lah. Jadi kita pergi sambil lalu saja dulu. Okey, nanti antum boleh sambil baca lah. Okey, yang pertama adalah zaman Nubuwah. Okey, zaman Nubuwah adalah zaman kenabian. Berapa umur Nabi masa Rasulullah tu jadi Nabi? Muhammad jadi Nabi. Umur dia berapa? 40 tahun lah. Bila 40 tahun, dia turunlah satu ayat. Ingat tak cerita? Dia diturunkan satu ayat, dia berada di Gua Hira. Kemudian turunlah satu ayat. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. So kat situ Allah turunkan ayat. Suruh dia apa? Sebarkan Islam. So lepas tu, lepas 40 tahun Nabi jadi Nabi lah. Muhammad tu jadi Nabi, kemudian diarahkan untuk menyebarkan Islam. Dia menyebarkan Islam selama 23 tahun lah. 23 tahun berlakunya zaman Nubuwah. 23 tahun ni 10 tahun 13. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nabi dilahirkan di Mekah, kemudian meninggal wafat di Madinah dan berakhir di Madinah. Ingat 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey, lepas pada zaman Nubuwah diteruskan oleh zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun lah. Okey, zaman Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun. Start daripada Abu Bakar 2 tahun. Diteruskan oleh Umar 10 tahun. Jom kita tengok ni. Diteruskan oleh Umar 10 tahun. Kemudian diteruskan oleh Osman 12 tahun dan diteruskan oleh zaman Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali dan anak dia dalam 6 tahun. So jumlah kesemua ni adalah 30 tahun. Okey, selepas tamatnya zaman Khulafaur Rasyidin diteruskan pada zaman Bani Umayyah. Sebelum tu zaman Khulafaur Rasyidin ni menggunakan sistem syura lah. Sistem syura ni bila dari segi perbincangan lah, ada cadangan, so ada sokongan dan sebagainya. Okey, kemudian diteruskan oleh pada zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah ni dia start dengan sistem berketurunan. Dia keturunan lah, adik-beradik dia je, keturunan dia je semua. Okey, sistem berketurunan Bani Umayyah berlangsung selama 90 tahun. Lepas 90 tahun, so dia tukar kepada kerajaan yang seterusnya adalah kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ni juga adalah sistem berketurunan juga. Orang kata Bani Abbasiyah ni adalah yang paling power lah. Sebab apa? Zaman pemerintahan dia berlangsung selama 535 tahun. Orang kata zaman keemasan Islam. Yang antum selalu dengar ada Ibnu Sina, Khindi Al-Khawarizmi, Al-Farabi. Semuanya datang daripada zaman keemasan ni lah. Orang kata zaman kepesatan ilmu pengetahuan. Okey, zaman ni juga terbagi kepada tiga bahagian lah.
Dia tak semestinya dia berada di atas, dia berkembang, dia berjaya, kemudian dia ada zaman cemerlang kejatuhan dan juga zaman sederhana. Ini adalah zaman berkembang, puncak kejayaan, zaman perpecahan dan juga yang terakhir adalah zaman kejatuhan. Dia juga disebut sebagai zaman keemasan. Masa zaman ni, kita telah, orang kata telah berjaya tawan 2/3 dunia. Ada lagu menakluki 2/3 dunia, merentas benua, melayar samudra. Kalau zaman dulu kita berjaya, zaman Islam berkembang, kita berjaya menakluki 2/3 dunia. Hebatlah. Kalau zaman dulu kita nak tawan sesebuah negara, kita kena apa? Berperang. Berperang. Kita sebarkan Islam. Lepas tu kita nak kembangkan Islam, mana yang ikut-ikutlah. Kalau yang mana tak ikut, yang tentang, kita jihad untuk berperang lah. Bila kita berperang, kita menang, kita dapat menguasai lah sesuatu negara, daerah tersebut. Benua Eropah tu kita dapat kuasai. Dia tak sama macam zaman sekarang. Zaman sekarang dah adalah sempadan-sempadan dia. Dia tak macam zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita dah ada organisasi dunia, PBB, dah ada sempadan-sempadan, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Okey, kemudian yang terakhir, tak ada yang terakhir. Sebenarnya diteruskan pada, kan zaman, masa ni zaman Abbasiyah dah jatuh. Abbasiyah dah jatuh, diteruskan oleh tempayan Turki Osmaniyah. Kerajaan Turki Turki yang menawan, menakluki Arab ni, negara Arab. Okey, digantikan Abbasiyah. Kemudian biasalah bila zaman Turki ni sama juga, dia ada jatuh, naik, macam Islam lah. Islam sama juga, kita ada jatuh naik macam kita jugalah manusia. Semua manusia dia ada, kadang kita kuat, kadang kita lemah, kadang kita nakkan kuasa politik, kerakusan, tu jatuh bangun tu adalah biasa. Benda tu adalah normal, berebut kuasa. Kemudian nak katakan dia sama je macam Malaysia. Malaysia dulu pun kita ada Singapura, kita ada Indon. Lepas tu Singapura keluar, Indon keluar, lepas tu Sabah Sarawak pun nak keluar tapi tak jadi kan masa tu kan. Dia kata apa, takut dia punya hasil tu tak dapat ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ni dia banyak hasil. Bila dah terokai di ibu kota, benda tu tak dapat balik, so diorang nak keluar. Macam itulah kisahnya. Tapi Singapura, Indon dah keluar lah. Sama juga dengan kerajaan Turki Osmaniyah ni. Masa ni berlaku pergelutan lah. Pergelutan. Masa tu sebab yang memimpin negara Arab ni adalah negara Turki. Lepas tu bila orang Arab duduk bawah Turki, dia akan, bila penjajah datang kan, datang negara Arab, dia kata kenapa negara Arab ni boleh ada bawah Turki. Padahal Arab tu hebat, kuat kan. Dia dihasut lah, dihasut. So dia tak puas hati, orang Arab ni dia bangkit lah. Dengan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, dia bangkit. So masa tu pun Empayar Turki Osmaniyah pun jatuh. Okey, masa ni diteruskanlah dengan era kejatuhan dan kebangkitan Islam sampailah kini, sampai hari ini. Islam sampai era kejatuhan Turki Osmaniyah, Islam mula mencari arah hidup. Kebanyakan negara dijajah barat hingga kini. Negara-negara dijajah dan bergaduh sama sendiri dan tidak bersatu padu. Islam mengamalkan sekularisme dan mendapat tunjuk pada barat untuk memerintah negara. Ikhwanul Muslimin ditubuhkan oleh Hassan Banna, kemudian dikembangkan oleh pengikut-pengikut sehingga kini. Okey, kata pada masa dahululah kita tahu hebatnya Islam itu dapat menguasai benua Eropah, 2/3 dunia kita kuasai. Okey, untuk zaman perkembangan ni kita tak tekankan sangatlah, dia agak jarang untuk keluar esei. Cuma selalu akan masuk dekat objektif. Nanti antum boleh baca-baca jugalah. Okey.
Seterusnya, ni penguasaan kerajaan Abbasiyah. Dia menaluki 2/3 dunia. Pusat pemerintahan kota, wilayah kekuasaan, wilayah di luar kawasan. Yang warna gelap ni, yang ni yang telah ditakluki. Yang telah ditakluki oleh kerajaan Abbasiyah satu ketika dahulu. Okey. Ini antara pencapaian-pencapaian dalam tamadun Islam. Lahir tokoh yang ramai dalam pelbagai ilmu. Antaranya Al-Khwarizmi, Al-Jabir, Ibn Sina, Ibn Rushd, Al-Khindi, Al-Razi. Pelbagai bidang diterokai ilmu, astronomi, fizik, biologi, matematik, perubatan, geografi, pendidikan, ekonomi. Banyak sangat masa ni tokoh-tokoh Islam datang buat kajian. Tokoh-tokoh Islam ni dia datang buat kajian. Dia tak tidur malam. Sebab apa dia minat. Macam kita lah juga kalau kita minat main game kan. Tak sedar kan. Main-main tengok dah siang, dah pagi. Macam tu juga sebab minat kan. Minat, belajar, kaji. Selagi tak selesai dia tak habis kaji lah. Dia tak tidur sebagainya. Macam kita kan tengok bola pun ada juga kan. Selagi tak gol kita pun tak tidur. Hebatlah orang nak cakap ulama zaman dulu ni. Ulama-ulama kaji sampai tak tidur. Nanti antum boleh buka lah tengok dalam buku berkaitan dengan tokoh-tokoh dan juga bidang-bidang ilmu dia. Okey. Ni patutnya rehat lah. Tapi sebab kita direct je. Kalau antum nak rehat boleh pause sekejap. Lepas antum boleh sambung balik. Okey. Saya teruskan je lah. Okey, seterusnya adalah faktor kejayaan tamadun Islam. Kita ada beberapa faktor. Yang pertama, sifat agama Islam, kestabilan politik, kegiatan ilmu yang meluas, sumber ekonomi yang banyak. Ini adalah beberapa poin dia. Okey, dia tengok daripada kita punya kitab. Okey, faktor kejayaan tamadun Islam. Yang pertama adalah sifat agama Islam. Tengok sifat agama Islam tu. Sifat agama Islam, yang pertama sifat agama iaitu budaya iqra'. Budaya iqra'. Iaitu menggalakkan untuk mengkaji, membaca. Kalau nak tahu satu benda kita baca. Dulu lain daripada zaman sekarang ni. Kalau dulu nak ilmu, kena kaji, kena baca. Ulama-ulama dulu daripada Johor tu sanggup datang ke Perlis. Semata-mata nak dapatkan satu ke dua hadis je. Dia sanggup pergi sampai ke Perlis lah. Kalau kita tengok jauh lah. Kalau zaman dulu mana ada train, teknologi-teknologi macam sekarang. Kalau zaman ulama-ulama dulu lagi, diorang naik unta. Sekarang orang kata bila makin pesat ilmu, makin ada ilmu, makin ada teknologi, makin malas kita nak mengkaji. Kita suka baca yang picisan ilmu saja daripada TikTok, daripada Instagram, ayat-ayat daripada Twitter. Padahal kita boleh kaji. Benda-benda tu kalau kita search keluar je. Kita ni dah ditenggelami lah dalam lautan ilmu. Dah tenggelam dah. Nak ceritalah ulama zaman dulu dengan sifat dia, rajin dia macam mana nak dapatkan sesuatu ilmu dia. Okey, kemudian yang kedua adalah sifat Islam yang bersifat terbuka, menerima manfaat-manfaat daripada tamadun lain. Yang buruk dia tak ambil lah. Dia cuma ambil yang bagus, yang boleh diinovasikan. Ada satu kisah juga iaitu ulama-ulama ni dia mengkaji tentang ilmu falsafah berkaitan dengan ketuhanan. Ilmu falsafah dia berkaitan dengan ketuhanan. Lepas tu lala sekali sampai habis masa lah, sampai dia ketua lah dia belajar. Dia menyesal. Menyesal sebab dia kata belajar tentang falsafah ketuhanan ni merugikan masa. Sebab apa? Dia tak boleh nak mencari lah sifat-sifat Allah, macam mana ketuhanan. Nak kaji tentang ilmu ketuhanan, kalau salah kaji boleh terpesong tu ilmu ketuhanan. Kata akidah yang kena kuat. Lalu sekali yang kaji tentang ilmu falsafah ketuhanan ni dia
Kata apa, dia menyesal lah. Adalah beberapa ulama yang menyesal sebab dia mengambil masa yang terlampau lama. Okey, kemudian poin seterusnya adalah kestabilan politik. Dari segi kerajaan lah, keadaan yang stabil di negara boleh mengamankan sesebuah negara mengalir tumpuan ke atas kegiatan ilmuwan dan juga usaha memakmurkan negara. Sebab dia fokus pada benda yang penting. Benda-benda yang penting tentang ilmu, usaha nak memakmurkan negara. So dia tak adalah kes nak gila kuasa ke, tak adalah gaduh-gaduh nak rebut kekuasaan masa tu. Kemudian usaha negara Islam untuk diterajui oleh para pemimpin yang berwibawa. Bukan saja bersifat adil tapi pemimpin itu berwibawa, bersifat adil, cintakan ilmu, pengetahuan. So pemimpin yang mempunyai ilmu ni sudah tentunya dia pandai mentadbir negara. Pemimpin tu kita panggil pemimpin yang berwibawa. Kemudian kekuatan tentera. Bila ada tentera ni, tentera hebat. Zaman dulu nak tahu negara tu hebat, kita tengok ketenteraan dia. Ketenteraan dia hebat, ramai, kuat, dia akan disegani lah. Orang akan takut. Lagi satu, kita tawarkan semangat jihad yang tinggi, tawaran lah. Siapa yang pergi berjihad, kita akan cerita tentang syurga. Dia akan mendapat syurga. Okey. Boleh kalau macam sekarang ni tak payah guna tentera pun boleh. Kita boleh kuasai negara daripada jauh. Contohnya dari segi ekonomi lah. Kita beli handphone daripada China. Beli kasut daripada US. Semua kita boleh terajui lah. Kalau lama-lama negara China akan naik lah, dia akan berkuasa. Semuanya sebab kita bergantung teknologi kepada negara China. Itu antara cara-cara lah untuk menakluki faktor kejayaan dia. Okey, seterusnya kegiatan ilmu yang meluas. Kita bagi pada dua, kegiatan pertenjemahan yang pesat dan institusi kajian ilmu yang banyak. Okey. Kegiatan penterjemahan yang pesat. Kalau tengok yang masa dulu, bahasa Arab ni, bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa perantaraan. Kita membuka, mengambil penterjemah handalan untuk menterjemah bahasa Arab ni. Daripada terjemah ilmu Yunani kepada bahasa Arab. Kalau dulu bahasa Arab ni lah bahasa perantaraan. Kalau zaman sekarang ni semuanya nak ditukarkan kepada English. English ni menjadi bahasa perantaraan. Sekarang ilmu dikuasai oleh orang barat lah. Dulu dikuasai oleh negara Arab. So semuanya daripada bahasa Arab. Kemudian orang-orang lain kena menterjemahkan semua kitab-kitab kita. Kita ada penterjemahan handalan seperti Hunain bin Ishaq, Sabit bin Qurrah. Ini antara penterjemahan yang hebat lah. Kemudian penubuhan institusi pendidikan dan pusat kajian ilmu ditubuhkan oleh khalifah-khalifah pelbagai dinasti. Okey, kita ada satu kitab ni, kitab Al-Qanun fi Tibb. Yang telah diterjemahkan dalam bahasa English lah sekarang. Bahasa Inggeris kita panggil pada Foundation of Medicine. Daripada Arab kepada English. Asalnya kitab tu memang kitab Arab lah. Kitab daripada yang tulis oleh Ibn Sina. Yang digunakan oleh doktor-doktor sekarang. Okey, yang sebenarnya adalah penubuhan institusi ni dan pusat kajian ilmu yang ditubuhkan. Kita ada Baits Al-Hikmah. Sama juga macam kita sekarang. Sekarang pun ada, kita panggil Baits Al-Hikmah ni, bait ni rumah. Rumah ilmu lah kita panggil. Ataupun kita panggil sebagai sekolah. Dar ni pun rumah juga. Khizanah Al-Hikmah. Khizanah ni adalah simpanan. Kalau sekarang kita panggil library lah. Ni antara kegiatan penterjemahan karya-karya saintifik, falsafah ke dalam bahasa Arab. Kat sini banyak lah. Okey. Penyalinan buku terjemahkan dalam bahasa Arab dan penyimpanan manuskrip. Penyimpanan manuskrip ni ada dalam library kalau nak tengok lah.
Kalau dulu kita nak tengok dia punya kajian tu betul ke, sampai sekarang kita tengok manuskrip dia. Peralihan zaman dia betul tak berlaku. Dia tak macam kita orang Melayu ni, dulu kita pergi jual kita punya manuskrip dekat negara-negara barat. Nak cari manuskrip orang tanah Melayu ni, negara-negara barat tu melambak-lambak. Tahu tentang itu punya syair, cara hidup, budaya, semua dia orang tahu. Sebab apa? Orang dulu ni, orang-orang yang bahagian manuskrip ni, dia tahu, dia tengok kertas kan. Tengok kertas dia tahu ini pada zaman bila, ratusan bila, 1990 berapa. Ini pada tahun 700. Ini pada tahun bila-bila. Sebab apa? Dia dah tahulah orang yang menyimpan manuskrip. Sebab orang Melayu dulu dia tak tahu. Dia tak tahu, so dia pergi jual dekat negara-negara luar. Okey. Selain itu kita juga ada wujudkan sekolah untuk kemajuan pendidikan. Kita ada universiti Al-Azhar antaranya yang paling tertua, institusi Al-Nizamiyah dan institusi Al-Mustansyiriyah. Syiriah. Kemudian kita ada sekolah-sekolah perubatan yang di-attach menjadi pada hospital. Contoh sekarang kita ada HUKM, UIA, hospital bawah universiti. Kemudian kita ada observatory, iaitu ilmu tentang kajian bintang, astronomi. Bukan ilmu-ilmu bintang tu, okey, yang lahir bulan Aries pandai lembut dan baik sebagainya, bulan apa, Aquarius, itu bukan. Ni tentang ilmu-ilmu bintang, ilmu-ilmu falak, nak tentukan puasa, raya dan sebagainya lah. Itu kegiatan, bawah kegiatan ilmu yang meluas. Tadi ada belum lagi. Okey, kemudian sumber ekonomi yang luas dan banyak. Dari segi kedudukan strategi. Kita orang barat ni, orang Islam ni menguasai jalan-jalan penting. Kita menguasai jalan-jalan daripada timur ke barat. Dia jadi tempat laluan lah, pedagang-pedagang bebas berlayar hingga ke negara China akan melalui negara-negara Islam. Kemudian kegiatan pertanian perusahaan dan juga perdagangan menjadi untuk inovasi di kalangan saintis Islam untuk mengkaji tentang teknologi yang berkaitan dengan ekonomi ini. Kalau kita tengok dia punya footnote ni, bahagian bawah. Ini tambahan lah. Antara pertanian yang paling famous dulu adalah gandum. Kita ada buat seramik. Ni pertanian, perdagangan, perusahaan lah. Dan juga kegiatan geografi yang strategik. Sehingga kan saintis-saintis ni dia kaji. Macam mana kita nak bagi kita punya hasil ni keluar. So dia membuat apa? Negara Islam mengawal laluan darat dan laut. Sebab mereka ada teknologi pelayaran, sehingga kan yang menjadi kajian saintis sekali meningkatkan ekonomi dari segi perdagangan lah, sebab dia ada ilmu teknologi pelayaran, pergi sana pergi sini sambil berdagang lah, bawa dia punya apa yang diusahakan perusahaan perdagangan yang dia nak jual. Okey. Kemudian ni ada yang terakhir lah, berkaitan dengan faktor kemerosotan tamadun Islam. Antara yang pertama adalah disebabkan oleh pemerintah yang lemah, banyak penyelewengan, gejala keruntuhan akhlak lah, berfoya-foya dan sebagainya lah. Kegiatan keilmuan yang tidak berkembang dan ancaman musuh daripada luar. Okey, kita tengok dekat dia punya modul. Faktor kemerosotan tamadun Islam antaranya yang disebabkan oleh pemimpin yang lemah. Pemimpin yang lemah ni, apabila kita mendapat pemimpin yang lemah, akhirnya negara kan berpecah, wilayah-wilayah menjadi kecil. Lepas tu sifat pemimpin yang zalim, bersifat kuku besi, yang menyebabkan rakyat bangkitlah untuk menjatuhkan pemimpin. Kemudian banyak penyelewengan dan gejala yang meruntuhkan akhlak. Pemimpin yang berfoya-foya dengan arak ke wanita dan sebagainya lah. Akhlak buruk. Kemudian dia dah lah akhlak buruk, dia lemah. Kemudian dia dirampas lah. Senang dia untuk dirampas kekuasaannya oleh negara lain. Yang terakhir adalah
Second last, kegiatan keilmuan yang tidak berkembang. Asalnya kita ni hebatlah dari segi ilmu pengetahuan. Kemudian umat Islam kurang beri tumpuan dari segi pendidikan dan juga pembangunan lah R&D, Research and Development. Bila menjadi tumpuan mereka ialah mempelajari kitab-kitab tulisan sarjana. Sebelumnya sekadar buat syarahan dan ringkasan kepada kitab-kitab tersebut. Dia tidak berfungsi dengan baik. Asalnya kitab tu besar. Lalas dia belajar apa? Dia belajar kitab yang sama, dia ulang-ulang kitab yang sama. Lepas tu datang pula ulama'-ulama' lain. Daripada dulu kita yang besar, yang kecil kita kaji jadi besar-besarkan. Sekarang dia datang ulama'-ulama' daripada kecil tu dia kecilkan lagi. Dia fokuskan sikit. Lalas sekali dia buat apa? Tak ada buat kajian. Lalas sekali fokus kepada kajian, buat syarahan ringkas. Dan mereka kurang menghasilkan karya-karya baru. Tak adalah karya-karya dah sebab dia fokuskan benda-benda kecil, buat syarahan, ringkasan. Macam kita lah sekarang. Kita tak banyak membaca benda-benda yang panjang kan. Kita nak yang ringkas, ayat-ayat. Macam tu je. Akibatnya sedikit demi sedikit tempat sarjana Islam sebagai perintis bidang keilmuan diambil alih oleh sarjana Barat. Kita punya ilmu-ilmu Islam diambil oleh sarjana Barat yang asalnya semua ilmu ini adalah daripada negara-negara Islam. So, kajian-kajian ilmu Islam semakin merundum. Masa ni lah orang-orang Barat naik mendadak. Sebab apa? Diorang kaji balik kita punya tokoh, diorang kaji balik kita punya kitab, buat eksperimen karya-karya kita, dibuat eksperimen balik kemudian naik terus negara Barat. Dia tengok kita punya kitab-kitab Kemudian ancaman musuh daripada luar. Ni antara faktor kemusyaratan jugalah. Kita ada serangan daripada tentera Mongol yang menghancurkan kota Baghdad. Kemudian dia musnahkan kita punya khazanah ilmu. Dia buat apa? Dia bakar. Dia bakar kita punya buku-buku, kitab dan humban ke Sungai Furat. Dan melenyapkanlah sebahagian daripada khazanah ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana besar Muslim sejak zaman Rasulullah telah dibakar. Bila negara-negara Islam dikuasai oleh Barat, penjajah pula bawa balik saki-baki ilmu-ilmu Islam dan manuskrip kita lah. Negara Islam kemudian dijajah negara Barat, kita punya manuskrip, kita punya kitab-kitab, diorang bawa balik negara mereka sendiri. Manuskrip yang amat berharga dibawa ke negara mereka. Sehingga kini masih banyak manuskrip penting peninggalan sarjana-sarjana agung Islam zaman lampau tersimpan di perpustakaan. Yang ada kat mana? Ada kat Portugal, ada kat Belanda, ada dekat London lah, merata-rata. Okey. Kemudian yang tak lah. Okey, penghasilan karya yang hebat dan juga pelbagai pada zaman Abbasiyah. Hebatnya pemerintahan Islam, kemudian kelahiran ramai ilmuwan pelbagai bidang, penemuan dan teori dicetuskan dalam pelbagai bidang ilmu, kelahiran banyak institusi yang menggalakkan orang menuntut ilmu. Adalah sedikit lah. Sebagai kita ni, kita kena cuba hidupkan budaya berilmu, cuba untuk membangunkan masyarakat yang lebih bermoral, mewujudkan persekitaran kondusif, yang menciptakan ataupun try buat kempen cintakan ilmu. Sebab orang zaman sekarang dia suka infografik lah, suka benda-benda yang simple Okey, mana kita punya ni? Okey, saya rasa itu saja untuk kita punya bab 4. Antum boleh, mana boleh laju tu lajulah. Slow-slow boleh ringkas-ringkas. Okey, nanti saya akan bagi pula untuk bab 5. So, ini sajalah dulu untuk bab 4. Yang mana yang saya kata baca tu boleh bacalah sambil lalu. Okey, kita akan akhiri kelas dengan tasbih kafarah dan juga suratul Ans. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha amanu wa amilus solihat wa tawassaw. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.